Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba', yang saya hormati Ustaz Sofi sebagai qari pembaca Al-Quran pada pagi ini, Abang Samsi penterjemah, Ustaz Mikael pembaca doa. Pertama, syukur pada Allah kita dapat membaca muka surat terakhir kepada juzuk yang ketiga. Sebab itu mungkin ramai yang menunggu untuk dibaca muka surat terakhir juzuk yang ketiga. Jadi seminggu tak baca, jadi kita baca semula pada hari ini, sambungan bermula daripada ayat 84 sehingga ayat 91 surah Ali Imran. Jadi kita melihat sedikitlah daripada tadabbur ayat-ayat yang kita bacakan, yang menceritakan berkaitan dengan, katakan, kita telah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan hanya beriman dengan Nabi Muhammad, tetapi kita beriman dengan seluruh nabi. Jadi 25 rasul yang Allah turunkan wajib kepada kita untuk beriman. Jadi tak boleh kita kata tidak beriman kepada nabi yang lain, hanya beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab rukun iman di antaranya percaya kepada nabi. Jadi kepada nabi itu kena beriman dengan 25 rasul. Jadi di antara rasul yang paling penting adalah yang disebutkan, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ismail, Nabi Yaqub alaihi salam, anak kepada Nabi Ishaq, dan kemudian wal asbat. Masuk wal asbat tu iaitu nabi-nabi di kalangan Banu Israel, iaitu anak-anak dan cucu kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, walaupun Nabi Musa itu membawa kitab yang lain daripada Al-Quran, Nabi Isa untuk Nasrani, tetapi semua Nabi adalah untuk umat manusia. Jadi tak boleh kita bezakan. Akidah sama. Akidah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua akidah sama, mengesakan Allah dan percaya kepada ghaibiyat, perkara ghaib, dosa, pahala, syurga, neraka. Jadi semua itu, semua Nabi bawa benda yang sama, cuma syariat je berbeza. Jadi fiqahnya, syariah itu berbeza. Yang sama, akidah sama. Jadi tak boleh kita kata aku beriman dengan Nabi Muhammad tapi menafikan kerasulan Nabi-Nabi yang lain. Jadi tidak, kita boleh buat begitu. Dan ingat, siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima kepadanya sesuatu apa pun, dan dia nanti di akhirat dalam kalangan orang yang rugi. Jadi maksudnya, sebaik-baik mana pun manusia, kalaulah dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia tidak ada pahala. Jadi kalau dia non-Muslim lah, kalau dia bukan orang Islam, dia tidak mengucap kalimah syahadah, baik mana pun dia, maka di akhirat tak ada apa-apa pahala. Jadi dia akan dapat golongan yang rugi. Jadi di sini Allah telah menunjukkan kepada golongan-golongan yang kafir, dan kepada golongan kafir ni apa yang dia akan dapat, anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kepada mereka adanya laknat daripada Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang kafir ni dapat laknat daripada Allah dan seluruh makhluk. Bukan hanya Allah, bahkan makhluk yang lain pun melaknati golongan yang tidak beriman kepada Allah. Dan balasan kepada mereka adalah akan masuk ke dalam neraka Allah. La yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan kepadanya sebarang azab. Jadi neraka ini, hari ini azabnya lebih pedih berbanding semalam. Esok azabnya lebih pedih berbanding hari ini. Jadi tidak ada azab itu kecuali dia berganda-ganda setiap hari, setiap masa. Sebab itu kita nak elak daripada neraka. Jadi neraka ni, seringan-ringan azab pun, seseorang yang dipakaikan selipar padanya, dia pakai selipar, jadi dia pun letakkan kaki di baraan api neraka. Letak kaki sahaja, maka kepalanya menggelegak, otaknya akan pecah. Itu baru letak kaki dalam neraka. Nak sebut betapa hebatnya azab api neraka. Jadi sebab daripada itulah kita kena elak daripada menjadi bahan bakarnya api neraka. Siapakah golongan yang tidak akan masuk neraka? Jadi kita lihat ayat kita yang kita nak tadabbur yang terakhir pada pagi ini. Allah menyebutkan illal ladzina tabu wa aslahu, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim, iaitu mereka yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup kita ni perlu bertaubat. Tiap-tiap hari kita melakukan dosa dan tiap-tiap hari perlu bertaubat pada Allah. Jadi orang taubat sahaja yang tidak akan dihumban dalam api neraka. Jadi taubat ni sifatnya harian. Jadi jangan kita kata taubat ni sifatnya
sekali-sekala. Masuk bulan Ramadan, taubat. Masuk raya, taubat. Masuk musim-musim sekian, taubat. Taubat itu dilakukan harian. Kenapa harian? Sebab kita tak tahu kita nak dicabut nyawa oleh Allah itu bila. Sebab itu Imam Ghazali sebut, ada yang tanya, wahai Imam, kalaulah kami ini melakukan dosa dan akan melakukan dosa lagi. Contohnya hari ni buat dosa, buat jahat, esok pun akan buat jahat lagi. Adakah malam itu kami perlu bertaubat? Jadi malam sebelum tidur kan nak taubat ke tidak? Sedangkan esok nak buat dosa lagi. Jadi Imam Ghazali kata tetap wajib bertaubat. Kenapa wajib bertaubat? Walaupun esok niat nak buat dosa, kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah. Jadi bayangkanlah tiba-tiba kalau dia tidak bertaubat, dia mati malam tu. Jadi kerana tu taubat tu harian. Kita dengar ada macam-macam cerita dah. Dan hari-hari ada orang mati mengejut, tiba-tiba mati. Dan tengah-tengah buat aktiviti, tiba-tiba mati. Tengah-tengah main bola, tiba-tiba mati. Jadi ini semua kita kena sentiasa bertaubat. Mudah-mudahanlah walaupun kita ni memang dosanya harian, tapi kita bertaubat, andai kata itulah malam terakhir, maka Allah terima taubat kita. Jadi kerana itu perlu bertaubat, kerana kita lebih bimbang lepas daripada kita mati. Kita tak tahu kita punya tempat tu di mana, syurga ke neraka. Kalau neraka, waliyazubillah. Sebab tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselesaan, tidak ada nikmat kepada siapa yang masuk dalam api neraka. Jadi jangan bandingkan neraka itu dengan azab dunia. Sebab azab dunia ni ringan, boleh elak. Sakit bagaimana pun dia ada ubat dia. Kan, susah bagaimana pun ada orang yang tolong. Tapi di akhirat apabila dihumbankan Allah ke dalam api neraka, maka dia tidak akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut pada ayat yang terakhir kita baca 91, walaupun orang kafir itu dia ada segunung emas, seluas-luas emas, tetap tidak ada manfaat bagi diri dia. Dia nak tebus balik dia punya kesalahan dengan emas yang dia miliki, dia bagikan, langsung tidak akan Allah pandang dan dia kekal akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada yang kita sampaikan pada pagi ini, dan teruskan untuk bekerja walaupun JDT ni asyik cuti je kan. Jadi kita teruskan bekerja walaupun siapa pun kerajaan, siapa pun yang menang, kita selaku penjawat awam terus kerja. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada kerja kita dan dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.